Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Alhamdulillah. Yang pertamanya, seperti biasa, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bersama pada malam ini, dan kita sudah tidak lama lagi akan menyambut Ramadan. Malam ni malam yang ke-20 berapa dah? Yang ke-25 Syakban, hanya berbaki lebih kurang 5 hari. Senin puasa tak ke Rinda? Tak tahu lagi bila puasa tu. Anggarannya hari Senin tak? Tengok pada ru'yah lah, pada hari Ahad tu. Hari Ahad 29 Syakban. Sumu di ru'yatihi wafturu di ru'yatihi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah kamu dengan sebab tengok anak bulan. Jadi dengan sebab adanya anak bulan, nampak anak bulan, tengok anak bulan itulah yang menyebabkan puasa, bukan kerana kalender. Di kalender ni kita susun anggaran saja berdasarkan kepada hisab oleh ahli falak. Jadi malam ni insya-Allah kita baca kitab Cahaya Mestika. Ni nampak ada ni kitab Cahaya Mestika, nak siapa di sini? Versi Jawi dan juga versi Rumi. Kalau hak Rumi ni muka surat 11. Pasal yang 13. Pasal ke-13, hak Jawi. Muka surat 16, hak Jawi dah. Pesaka At-Tarikah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Yang dikatakan pusaka itu harta daripada barang-barang dan benda yang ditinggalkan oleh si mati. Apakah pengertian harta pusaka? Harta saka. Apa maksud harta saka tu? Harta pusaka ni ialah segala harta lah yang dinamakan harta. Harta ni ialah yang dimiliki, benda yang dimiliki oleh si mati. Apakah yang dimiliki oleh si mati? Tengok daripada sebab-sebab milik pula lah. Kalau orang tu jadi milik, antara sebab pemilikan ni ialah antaranya dengan dia mewarisi daripada orang terdahulu. Bila dia mewarisi daripada ayah dia, daripada mak dia ataupun daripada tok-ki dia terdahulu. Jadi pemilikan dengan sebab harta pusaka. Jadi barang-barang, apa sajalah, barang-barang ke, tanah ke, rumah ke, dan benda daripada barang-barang, sebut barang-barang ni kakah-kakah lah. Perkakah-perkakah, barang-barang, dan benda yang ditinggalkan oleh si mati. Apa sahaja benda-benda yang ditinggalkan oleh si mati. Pakaian yang ditinggalkan oleh si mati. Kenderaan yang ditinggalkan oleh si mati. Rumah yang ditinggalkan oleh si mati. Kereta tolak ke, kenderaan hak beroda ke tak beroda ke, tak kira lah. Kenderaan ataupun segala benda hak dipakai masa hidup, termasuklah pakaian hak dalam ke, hak luar ke, pakaian jubah ke, pelekat ke, baju pagoda ke kalau ada tak, baju panah
Baju apa-apa sajalah yang ditinggalkan oleh si mati. Termasuklah kalau meja, kursi, pinggan, mangkuk yang ditinggalkan, rak-rak, komputer, kalau ada handset ditinggalkan oleh si mati. Atau hak seperti hak khiyar dan hak tuduhan. Hak tuduhan ni ialah hak untuk memberi keampunan. Macam kita sebut dalam hak kisos, hak memberi keampunan dalam kisos. Itu adalah termasuk dalam hak. Atau ketentuan, yakni ikhtisas, seperti baja-baja daripada najis. Jadi sebab apa najis ni tak masuk dalam harta ke? Kalau ikutnya harta ni ataupun barang milik, dia ni ikhtisas, hak milik. Bila sebut ikhtisas ni ketentuan milik, bukan nak kata milik, sebab kalau bab najis ni dia tak nak jual beli. Najis tak boleh kita jual beli. Jual beli najis, bidar najis contohnya tak. Macam baru ni ada orang bidar najis, museum. Dia bidar najis. Najis orang dulu, orang purba dulu. Dia tinggal najis, kemudian najis tu dia jadi bentuk fosil. Najis tu dibidar dengan harga berapa puluh ribu tahu. Mana najis termahal di dunia. Kalau kita ada najis tak boleh nak jual. Macam baju-baju hak najis tai ayam ke, kita tak boleh jual beli benda-benda najis ni. Walaupun dia dimiliki oleh seseorang, dia panggil ikhtisas lah. Maksudnya dia orang lain tak boleh nak ambil tanpa ada kebenaran daripadanya. Itu ikhtisas, ketentuan untuk orang yang memiliki haiwan. Kalau dia pelihara kambing, najis tu. Jadi hak milik. Tapi hak milik tu tak boleh dijual beli. Dah orang jual baja tu buat ni cerita. Baja tak ayam, baja tak lembu ke. Dia jangan jual zat najis tu. Tak boleh jual zat najis. Khidmat lah, tolong aku tau. Tolong aku, tolong buku. Seperti baja-baja daripada najis dan anjing perburuan. Anjing juga ialah barang najis, benda najis. Nak jual beli benda najis tak boleh. Tapi dia ada tuan dia, ada milik dia. Macam kita orang Islam, pelihara anjing. Pelihara anjing tujuan untuk perburuan. Dibenarkan untuk tujuan jaga kebun. Jaga kebun, jaga orang tanah timur perlu anjing tak? Orang sini tanah timur pakai anjing tak? Ada kan anjing tak? Ada kan anjing? Ada? Ada tak? Kalau tanam kebun tu ada tak? Anjing, pelihara anjing. Kalau orang ada pelihara anjing lah. Kadang anjing tu ada hak dicari ke, diminta dengan orang ke, ataupun anjing liar, bagi makan, dijinak, lepas tu dijaga kebun. Jadi anjing perburuan, kalau tuan dia mati, jadi hak milik tuan dia juga lah. Tapi hak milik yang benda barang najis. Barang najis, hak milik ni nak jual tak boleh. Maka termasuklah dalam harta itu arak yang menjadi cuka. Arak, asal arak ni najis. Benda najis tak boleh dijual beli. Tak boleh dijual beli, tapi bila dia menjadi suci. Arak dia jadi suci dengan cara arak tu berubah menjadi cuka. Berubah jadi cuka tu, kalau kita buka kitab-kitab fiqh, dia berubah sendirilah. Dia berubah sendiri menjadi cuka. Bila dia jadi cuka, jadi halal untuk dimiliki. Boleh dijual beli. Macam cuka nipah. Cuka apa? Cuka nyor ke, cuka nipah ke, cuka atar ke, kelapa laut. Cuka kan ada cuka kelapa laut tak? Ada tuak ataupun air nira kelapa laut. Pada proses dia bernira tu, dia jadi menggila, kemudian dia jadi cuka. Jadi cuka tu bila dia jadi cuka, halal, boleh digunakan untuk bahan makanan. Kalau nak minum pun minum lah. Tapi siapa boleh minum cuka itu tak? Main masang itu. Belohok lah. Batuk lalu dah. Tak minum lagi, batuk dah.
Jadi cuka tu walaupun ialah kita keistimewaan cuka tu adalah guna untuk makanan tau. Cuka buah-buahan ataupun cuka asli lah. Bukan cuka yang dibuat secara kimia tu. Jadi cuka yang hak asalnya arak ataupun mabuk, benda mabuk. Ataupun kita hari ni yang panggil tuak gila tak? Tuak gila yang mabuk. Asal kalau tuak gila mabuk tu, bila mabuk dia najis lah. Tapi bila bertukar jadi cuka, jadi halal semula. Kemudian daripada matinya, yang mana harta arak tu, mana arak tu bukan harta sebab tu tak boleh jual beli. Tapi bila dia katakanlah dia perang buah anggur, kemudian dikisar-kisar dia proses anggur, tujuannya hendak buat arak. Lepas tu jadi cuka ni dengan sebab proses mungkin berlakunya perubahan cuaca ataupun jatuhnya bahan-bahan dalam bercampur dengan arak tu menyebabkan ianya jadi cuka, dan ianya jadi selepas daripada matinya. Itu termasuklah juga harta milik si mati. Dan diyah yang diambil, diyah ni ialah orang denda ke atas orang yang melakukan jenayah bunuh ataupun mencederakan orang. Bila dia bunuh seseorang, berlakunya kematian, orang yang menyebabkan kematian itu perlu membayar diat. Perlu membayar diat dari sudut hukum jenayah syariah. Tapi hari ni jenayah syariah, wonder tak? Ada tak hukum diat sekarang ni dalam jenayah syariah? Masalah kita jenayah bila bertentangan dengan yang senarai federal, senarai akta mana dalam pusat, dia jadi terbatal. Jadi dalam syariah ni dia ada jenayah, hukum jenayah. Dia ada hukum berkenaan dengan ibadat, ada hukum taharah, termasuk ibadat lah tu, taharah. Kemudian lepas daripada taharah kita ada hukum bab ibadat, fiqh berkenaan dengan ibadat. Ada fiqh berkenaan berkenaan dengan muamalat, munakahat, ada fiqh jinayat. Jadi kita hak beramal dalam mahkamah syariah hak dalam bab munakahat, dalam bab muamalat ni ada berapa nak tu mana kita di mahkamah syariah. Hak tu masuk dalam mahkamah sivil. Kemudian jinayah, fiqh jinayah, bab jinayah ada berkenaan dengan jenayah hudud, ada jenayah ta'zir, ada jenayah qisas. Ada dalam fiqh, dalam fiqh yang dibincangkan oleh para ulama yang menjadi amalan dalam negara Islam. Hudud, jenayah dalam bab hudud, kemudian dalam bab ta'zir dan juga qisas. Yang tetap yang tak berubahnya dalam bab hudud, dia adalah diwarisi daripada zaman Rasulullah sampai hari ini. Hudud tu dia tak berubah. Benda yang tak berubah. Contohnya, kalaulah hukuman zina 100 rotan. 100 rotan tak berubah daripada dulu sampai sekarang. Dalam bab minum arak ni mabuk lah. Minum benda yang memabukkan, dia tak berubah. Cuma ada berubah sikit. Sebab asalnya 40 rotan. Kemudian ditambah jadi 80 rotan. Itu dalam bab meminum benda-benda yang memabukkan. Tapi jarang kan kita dah dengar dah benda ni diamalkan dalam negara kita, kerana ni kita nak kena ubah akta 365 tu hak kita perjuangkan supaya ianya boleh selari dengan hukum jenayah syariah yang ada dalam fiqh kita. Jadi dalam masalah qisas, mati ni hukumannya adalah qisas. Kalaulah bukan mati, mana jenayah menyebabkan kehilangan nyawa, dalam Islam kita hukuman ke atas pembunuh ialah dibunuh balas kalau bunuh dengan sengaja. Bunuh dengan sengaja dan juga dengan, bila sebut sengaja ni dengan niat lah, dan juga dengan menggunakan alat yang boleh membunuh. Kalau dia ada niat untuk bunuh tapi dia jetik telinga je. Jetik telinga sampai mati. Tu tak panggil bunuh dengan, dia panggil bunuh tanpa, walaupun dia ada niat tapi dia macam sengaja.
Taklah sebenarnya seperti hukuman dia taklah berat seperti mana bunuh dengan sengaja. Kalau dia ada niat tapi dia guna parang pisau, hak tu memang jelaslah bunuh dengan sengaja. Hukumannya ialah qisas, bunuh balas, dan di samping itu dibayar diat kepada keluarga si mati. Bila diat itu dibayar kepada keluarga si mati, diat itulah, kalau kita istilah hari ini macam pampasang lah, diat itulah yang menjadi harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Walaupun dia dapat tu selepas daripada kematiannya. Lepas orang tu mati, kemudian bila dah katakanlah nak panjang masa nak bicara ni, bukan boleh boleh terus dijatuhkan hukuman, mungkin makan masa tahun-tahun. Bila disabitkan kesalahan dalam jenayah syariah Islam, katakanlah kena hukuman dan kena denda, bayar diat. Katakanlah keluarga kata, okey, kami maaf lah. Bila sebut maaf daripada keluarga, jadi orang yang melakukan jenayah bunuh tadi dimaafkan, dan diat kalau diminta, kalau tidak dimaafkan, mereka dia kena bayar lah. Penjenayah tadi kena bayar diat, dan diat penuh ini ialah 100 ekor unta. 100 ekor unta kita nilai lah hari ni berapa RM. Kalau seekor unta, kalau awak korban unta Malaysia ada tak? Berapa RM contohnya. Kalau dekat kita tengok kat negara Arab, berapa seekor unta. Kemudian 100 ekor unta tu kena nilai lah banyak mana. Dan dalam kitab fiqh disebutlah berapa ekor unta yang berumur sekian-sekian, dia ada jumlah-jumlah dia. Bukan semua unta hak dewasa belaka, ada hak dewasa, ada hak umur sekian-sekian. Tu secara detail kita kena tengok semula. Dengan tahun-tahun ataupun umur unta yang diperlukan, yang dikenakan bayar. Jadi dia menjaminlah masa depan ataupun kehidupan keluarga si mati yang dibunuh apabila dibayar pampasan ataupun diat oleh orang yang melakukan jenayah. Kalau orang tu tak mampu bayar diat, dia ditanggung oleh asabah ataupun ditanggung oleh keluarga kepada penjenayah. Dan dia kena bunuh tak? Dia kena bunuh juga. Katakanlah kena bunuh balas. Siapa nak bayar diat? Dia panggil sistem aqilah. Aqilah ni ialah orang yang sepatutnya mendapat asabah kepada lelaki yang kepada penjenayah, dialah yang menanggung diat. Hari ini sistem kita panggil takaful ataupun papasan dari sudut insurans. Tapi insurans tu sendiri, kalau kita bincang dalam masalah adakah kalau orang masuk insurans ataupun orang masuk takaful, adakah dia termasuk dalam harta pusaka? Kalau di sini diat di sini dimasukkan dalam senarai harta pusaka. Yang dia ambil diat ni, yang dia ambil daripada orang yang membunuh si mati, penjenayah lah. Diat ni dia ambil daripada penjenayah yang membunuh si mati. Jadi kalaulah kisas ini dilaksanakan, berat hukumannya, di mana orang yang melakukan jenayah bunuh, di samping dia kena bunuh balas, kalau panjang umur dia diberikan ampunan, panjang umur, alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama, kena bayar diat dengan jumlah harga 100 ekor unta yang kita sebut tadi. Jadi satu hukuman yang menggerunkan. Yang menggerunkan dan juga yang boleh mencegah daripada berlakunya jenayah. Kerana perkara itu, sebab apa? Perkara itu diat ini termasuk dalam miliknya. Dalam miliknya termasuklah juga benda yang kita sebut ikhtisah tadi. Katakanlah dia ada anjing yang digunakan untuk berburu. Dalam Islam ni, anjing walaupun najis, tapi dia boleh guna untuk berburu. Berburu, katakanlah guna anjing untuk berburu ayam hutan. Contoh, anjing kekah ayam hutan. Kekah ayam hutan sampai mati ayam hutan. Kalau kita biasa bakar tau, jadi bangkai. Tapi dalam perburuan, dalam hukum perburuan, tuang anjing ni dia lepas anjing tu supaya takat igat ayam hutan. Kemudian ayam hutan tu mati, tak sempat sembelih, halal dimakan. Tapi dengan syarat lah. Syarat dia, tuang dia tu mengarahkan anjing tu kejar. Macam dia retak ke, go, ataupun kata, gi, kejar. Dia pun kejar. Lepas tu,
Dia kejar tu, memang anjing tu dia kejar dengan arahan daripada tuan. Arahan daripada tuan dia, kemudian dia gigit tu, gigit untuk beri ke tuan. Bukan gigit dia nak rasa ke dia, nak bahan ke dia. Tapi kalau dia gigit tu memang kekoh, lepas tu dia makan pula, tu dah dipanggil bangkai lah. Hak tu dipanggil bangkai. Sebab dia, elahnya ataupun sebabnya, dia terkam itu untuk dirinya sendiri. Kalau dia terkam untuk beri ke tuan, dia hanya lukakan saja. Lepas tu dia pun berilah ke tuan dia. Tuan dia dah sepat nak sebelah. Halal. Syaratnya lepas tu baca bismillah dulu. Lepas anjing baca bismillah. Anjing terkam, mati, boleh makan. Buat buka puasa. Ya? Samak ke tidak ni menjadi khilaf. Adakah tempat yang kena gigit, kena samak, ataupun kena buang? Sebab dia campur dengan liur tak? Kalau kita nak selamat, buanglah. Tapi ada juga ulama kata tak payah. Sebab ini mana perintah tak ampuni, benda tak ampuni. Kita tak terfikir tak, sebab apa boleh guna anjing untuk buru. Dan kalau orang pera babi boleh tak? Dia pera babi, latih babi buat buru. Tak jadi anjing je, dia gunakan syarat anjing. Kita nak reka-reka lah ya tau. Elang boleh tak? Elang boleh guna. Binatang yang digunakan untuk buru, anjing ni. Walaupun kita kata anjing tu najis, najis tapi hukum syarak membenarkan penggunaan anjing untuk berburu, untuk jaga kebun. Nak jaga rumah tak boleh. Jaga rumah macam orang orang non-Muslim, guna anjing tak dalam rumah, jaga rumah, buat main dalam rumah. Itu tidak dibenarkan dalam fiqh kita. Tapi kita beli anjing ni ataupun kita cari anjing lah, cari anjing liar, kita nak latih tu kadang-kadang ada juga perlu balik ke rumah, nak latih dia. Untuk tempoh latih tu tak apalah, buat balik sekejap, lepas tu jangan biarkan dalam rumah, dalam kawasan rumah. Jadi anjing ni, itu hukum dia. Mana dia terkam pun, kalau kita nak selamat, kita ni rasa tak berapa yakin ni tempat digigit ni, kita buanglah tempat yang digigit tu. Tapi dalam fiqh kata, ada orang kata tak payah buang, boleh juga makan. Demikian jua binatang perburuan. Samalah juga hukumnya masuk dalam perkiraan harta pusaka binatang perburuan. Binatang hak kita igat, yang kita buru. Yang masuk ke dalam perangkap. Yang mana dianya masuk dalam perangkap. Katakanlah kita tahan perangkap. Kita pasang perangkap dalam hutang. Berburu. Yang dipasang oleh si mati. Dia pasang masa dia hidup lah. Bukan masa dia mati dia pasang tak. Sebelum dia mati tu dia pasang perangkap. Masa ia hidup. Mana dia pasang tu masa dia hidup. Kerana perbuatan memasang itu jadi sebab bagi milik. Lepas dia pasang, dia pun baliklah rumah. Balik rumah tu, lepas tu kena serangan jantung. Kena serangan jantung, lepas daripada serangan jantung tu, mati. Lepas mati ni, dikebumikan. Kemudian katakanlah, anak dia tengok perangkat, hak ditahan oleh ayah. Arwah ayah. Lepas daripada binatang perburuan ni masuk dalam perangkap selepas daripada sehari mati. Si mati tu mati sehari dah baru masuk. Sebab dia ada, contohnya ada CCTV tak? Dia tak pasang CCTV. Tengok ayah dia mati pada pukul 9 pagi. Esokan selepas daripada dia tahan perangkap. Kemudian binatang tu masuk tengok pada rekod pukul 3 petang contohnya. Ataupun 9 pagi esokkan hari. Maknanya binatang tu masuk selepas daripada matinya pemilik perangkap tersebut. Walaupun begitu, ianya dianggap harta pusaka juga. Walaupun harta tu dapat selepas daripada tuannya mati. Sebab di sini dikira perbuatan dia memasang tu dia menjadi milik kepada semati. Bukan nafsu yakni zat perangkat itu bukan nafsu yakni zat perangkat itu. Jadi pusaka itu memang sudah tentu.
Memanglah kalau perangkat tu sendiri hak milik si mati. Dan bukanlah di sini maksudnya perangkat tu sendiri pergi cari binatang buruan. Dia tak gerak sendiri cari tak. Kalau kita ada sangka tu bukan jenis macam dia cari sendiri binatang hak dia nak buru tu. Dia bergerak mana binatang yang masuk. Hak buka, hak tahan, tok upang. Hak tok umpang tu ialah tuangnya. Hatta kalau perangkat orang dipasangnya, tiba-tiba masuk binatang setelah ia mati pun jadi pusaka juga. Perangkat orang bila dipasang, kemudian mati orang tu, jadi harta pusaka si mati tersebutlah. Kerana yang dikira perbuatan memasang. Perbuatan yang memasang tu ialah si mati sebelum dia meninggal. Oleh kerana adanya perbuatan memasang itulah menjadi punca kepada binatang termasuk perangkat, dan oleh kerana itulah ianya dikira harta yang ditinggalkan oleh si mati. Walaupun mana sikit, walaupun kecil ya binatang tu lah, benda pelanduk ataupun ayam, rusa ke, kijang ke hak masuk. Jadi walaupun nilainya tak seberapa mana, ianya dikira juga harta pusaka si mati. Demikianlah kata Asy-Syaikh Syarwarni dalam Hasyiah At-Tuhfah. Ini sandarannya menurut kata-kata Syekh Asy-Syarwarni dalam Hasyiah At-Tuhfah. Maknanya itu ada sandaran dia. Fiqh ni mana sandarkan kepada pendapat daripada Syekh Syarwarni. Kemudian kita boleh kiyahlah macam kita sebut berkenaan dengan bubu lah. Bubu ke macam kita pernah sebut sebelum daripada ni, nelayan yang dia tahan bubu di laut, balik-balik sampai kalang mati. Kemudian 2-3 hari ataupun seminggu kemudian ada orang angkat bubu dia. Jadi kenal ini adalah bubu si mati. Tengok akak-akak bubu, ada banyak ikan dalam tu. Ikan merah ada, ikan kerapu ada, ikan tambak ada, ikan kaci ada. Jual-jual 200-300 kat boleh. Contohnya. Kalau sebubu, kalau banyak bubu pula, main 1000 boleh. Jadi, itu juga adalah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Walaupun ada daripada ikan tu masuk selepas daripada orang tuan dia tu mati dah. Ianya dianggap juga harta peninggalan si mati. Daripada kenyataan di atas ini, daripada kenyataan hak ni yang kita sebut tahan perakat tadi juga hak milik si mati, walaupun binatang tu masuk selepas dia mati, nyatalah masalah yang banyak berlaku pada hari ini, iaitu pemberian kasihan kerajaan. Pemberian kasihan kerajaan. Apa makna ni? Pemberian pampasan dengan sebab kematian. Kerana pegawai-pegawainya yang mati. Sebab pegawai kerajaan mati. Sama ada jawatan yang berpencing atau tidak. Sama ada dia berpencing. Pegawai awam tak berpencing. Learning ada pencing lagi pegawai awam. Jadi lagi hak tak pencing tu. Mana pencing pegawai kerajaan secara kontrak. Tak ada pencing. Tak tahulah pelaksanaan dia tu. Jadi hak pegawai kerajaan ni sama ada dia berpencing ke ataupun tidak, katakanlah dia mati dalam perkhidmatan ke, jadi dia dapat pampasan daripada kerajaan. Masa dia mati tu kerajaan pun bagi pencing ke ataupun duit bayaran, nama apa tak tahulah. Hak dia beri semasa kematian tu. Sama ada dia ada pakai skim pencing ataupun tidak. Itu menjadi pusaka. Sama ada pencing ke ataupun tidak, yang diberi oleh kerajaan kerana kasihan. Maksudnya pampasan lah daripada kerajaan kerana kematian, menjadi pusaka kerana pemberian kerajaan itu diberi dengan sebab pegawai itu bekerja dengan kerajaan.
Pencen sekaligus yang dibayar tu. Semasa awal-awal kematian, selepas daripada kematian lah. Dia panggil pencen apa nama pencen. Hak ada hak terbitan, hak bulanan, hak tu lain. Hak terbitan, pencen terbitan tu, memang dikeluarkan fatwa, sudah ada dikeluarkan fatwa oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, dia tak termasuk dalam harta pusaka. Hak bulanan, bulanan hak dibayar. Iaitu suatu jasa dan usaha si mati. Jadi dia menjadi pegawai kerajaan ni kerana jasa dia lah, dengan adanya kelayakan yang dia ada, sehinggalah dia menjadi pegawai kerajaan. Kemudian usaha dia juga, sebab usaha dia belajar tak, belajar cari ilmu sehinggalah kerajaan kenang, ada pengalaman ke, sehinggalah kerajaan pun lantik dia menjadi pegawai. Tidak sebarang orang mati kerajaan ada memberi pemberian. Bukan semua orang kerajaan bagi. Hak duk kapung bukan kerja kerajaan, bila mati kerajaan bagi tak papasan macam orang kerja kerajaan? Ada tak? Ada tak? Kita duk kerja kerajaan, bila mati ada mari 100,000, 10,000, 50,000. Sebab apa? Sebab kerajaan bagi. Kerana apa? Kerana duk kapung, kerana tanam timu, tanam terbikar tak? Tak ada, bukan. Itu bukan pemberian sebarangan. Maknanya pemberian daripada kerajaan tu dipilih juga sebab usaha ataupun dengan sebab jawatan tu. Terutama setelah ada skala. Skala, kalau kita panggil skala tak? Kalau sekolah ni macam adanya pemberian pula. Pemberian sekolah ni, dalam bahasa ni dulu panggil skala tak? Skala macam adanya dia panggil pekeliling ke tak? Pekeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi pegawai kerajaan yang berkhidmat, dia dapat elang banyak mana, dapat pampasan banyak mana. Atau general order, ataupun adanya general order menyatakan, dalam general order tersebut, dalam skala tersebut menyatakan orang yang mati dalam jawatan jika sudah bekerja sekian tahun dapat begini banyaknya. 3 bulan gaji umpamanya. Contohnya dapat 3 bulan gaji. Ataupun dapat banyak mana, dapat 50,000 ke disebut. Ini adanya pekeliling, bila dia kerja dah beberapa tahun dia bekerja, bila meninggal dalam khidmatan, dia dapat banyak ni. Kalaulah dia bekerja kemudian pencen, lepas tu mati, pencen dia dapat sekaligus banyak ni. Siapa yang dapat? Keluarga dia, isteri dia dapat. Dan pencen tu bila dapat sekaligus tu termasuklah juga harta pusaka. Bagaimana fatwa kerajaan Johor bilangan 146? Ini rujukannya kepada fatwa kerajaan Johor. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan harta pusaka si mati ini sedikit tambahanlah dari sudut fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan bilangan berapa tahun 2000. Antaranya ialah berkenaan dengan duit simpanan KWSP. Adakah ianya masuk dalam harta pusaka? Ya, memang. Ia termasuk dalam harta pusaka si mati. Tetapi adakah ianya boleh diminta oleh pasangannya, suami atau isterinya sebagai harta sepencarian? Kalau KWSP, fatwa mengatakan tidak boleh diminta, tidak boleh jadi harta sepencarian. Harta sepencarian ni kita bincang ni baru ni lepas-lepas, kalau suami isteri sama-sama cari. Sama-sama cari, dapat hasil tu bersama, jual tau. Katakanlah jual kuih petang-petang, jual malam-malam, buka kedai malam-malam. Dikumpul-kumpul, suami isteri, suami tolong buat air, isteri tolong masak. Jadi dikumpul-kumpul sekali, itulah harta sepencarian. KWSP tidak termasuk dalam harta sepencarian. Maksudnya, isteri tak boleh nak claim dah dengan harta sepencarian KWSP suaminya. Tapi dia boleh minta daripada bahagian kepala mayat. Sampai ada 1/8 ataupun 1/4. Tengok kepada si mati ada anak ataupun tidak. Kemudian antara fatwa yang disebut juga ialah pampasan kerana
Katakanlah dia ni masuk takaful. Takaful kemudian pampasan tersebut, adakah dia masuk dalam harta pusaka ataupun tidak? Kalau pampasan juga merujuk pada fatwa, katanya tidak termasuk dalam harta pusaka. Lepas mati dapat pampasan kerana ianya dalam bentuk hibah pemberian daripada syarikat kepada keluarga si mati. Jadi dia tak termasuk dalam harta pusaka. Kemudian tabung haji, simpanan tabung haji. Masuk pusaka tak? Mati-mati nak buat haji tak? Nak buat haji daripada dulu pergi sipang-sipang, lepas tu sampai 20,000, lepas dah buat haji ni, tiba-tiba sampai 30,000 pula learning. Hak simpanan dia 20,000 tu masuk dalam harta pusaka ke tidak? Masa dia simpan tu masa hidup tak? Memang masuk dalam harta pusaka lah. Termasuklah kalau dia masuk saham, dia SB ke, dia kemudian mati, saham tu dan juga dividennya termasuk di dalam harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Itulah sebagai tambahan antara benda-benda yang dianggap sebagai harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Wallahu a'lam. Kita berhenti sekadar tu dulu. Ada soalan? Bayar tiap-tiap bulan. Bayaran hak pencen terbitan tu, hak tiap-tiap bulan, hak tu dipanggil pencen terbitan. Yang tu tak termasuk dalam harta pusaka. Maksudnya dia beri kepada siapa? Kepada isteri semati. Anak semati. Mana belega menuntut keluarga lah. Kalau ada ayah ke, tak ada mak ke, ia tu tak masuklah dalam pemberian. Dia tidak difaraikan. Dia hanya untuk keluarga yang terdekat. Pencen hak tu pencen terbitan dia panggil. Kalau tak silap saya lah. Nama dia pencen terbitan. Lagi ada soalan lagi? Kalau tidak ada soalan, ataupun kalau ada soalan tak nak tanya malam ni, lepas daripada raya pula kita jumpa. Jadi kita berhenti sekadar ni dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni, kita dapat memberi kefahaman lah untuk kita semua, dan juga kita dapat bezakan mana yang termasuk dalam harta pusaka dan mana yang tidak termasuk dalam harta pusaka apabila seorang meninggal. Jadi oleh kerana itu kita boleh buat kesimpulan apa-apa sahaja harta yang diperolehi oleh si mati semasa dia hidup, harta tersebut yang halal lah, yang bukan najis, termasuk di dalam harta pusaka. Ataupun benda najis pun benda yang dipanggil ikhtisas. Nak kata harta bukan, tapi ikhtisas, milik kepada si mati. Dan termasuklah juga yang mana walaupun dia mati tapi hasil dia tu yang dibuat, diusahakan sebelum daripada mati, yang tak termasuk dalam sini, tak masuk pampasan lah. Macam bubu ke tadi atau perangkat adalah termasuk juga dalam harta pusaka semati. Manakala pemberian orang yang melawat, yang ziarah kematian, letak tabung, waktu bukan usaha semati lah. Itu tak termasuk dalam harta pusaka semati. Duit kutipan tu bolehlah diguna untuk apa-apa tujuan saja, sama ada nak buat makan kenduri ke, orang beri sumbangan dan ianya bukan harta pusaka. Tapi kita kena ingat, bila kita buat makanan jamu, kita guna duit yang diberi oleh orang ramai, tiba-tiba kita sembelih ayam juga. Ayam tu hak milik si mati. Dia pera ayam kat rumah lah. Sembelih makan orang ramai. Ayam tu harta pusaka. Kita makan ke orang ramai. Si mati masih lagi ada anak-anak yang belum balik. Jadi kena jaga-jagalah tu. Kambing ke lembu hak milik si mati, jangan dia beri makan pada orang ramai. Kalau nak bagi makan ayam pun cari ayam hak kedai lah. Jangan ambil ayam pelihara yang dipelihara oleh si mati, kerana itu adalah harta pusaka. Takut-takut kita makan harta anak yatim. Ayam tu ada milik hak anak yatim situ. Lembu kubai ke apa ke, hak ternakan si mati, ada pemilikan anak yatim kalau ayah dia mati. Berhati-hati. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.